Pagi ini juga sebenarnya kalau saya nak memetik kata-kata salah seorang ahli falsafah Greek yang mengatakan kecintaan Aristotle, kecintaan kepada pekerjaan memberi kesempurnaan pada tugas. Jadi ini sebenarnya memang berkait rapat dengan apa yang kami akan bincangkan sekarang, iaitu proses rehabilitasi untuk pesakit stroke. Dan ini satu tugas yang saya kira sangat mencabar, tapi ini perlu dikongsikan untuk rakan-rakan penonton kita, khasnya bagi anda yang punya ahli keluarga yang mengalami situasi sebegini. Kita perkenalkan tetamu kita terlebih dahulu ya, yang sudah pun berada di studio. Kita ada Dr. Saini Jeffrey Freddy Abdullah yang merupakan konsultan perubatan rehabilitasi dari Pusat Perubatan Health KPJ. Dan juga bersama kami di studio pagi ini kita ada salah seorang ahli fisioterapi, Encik Joaquim Fernandez, yang kita juga ingin membuka laman Facebook untuk anda kongsikan sebarang soalan yang ingin ditanyakan kepada pakar kami di studio pagi ini. Setakat ini, Doktor, bagaimana situasi ataupun teknologi terbaru dalam usaha rehabilitasi pesakit stroke? Sekarang ni, dulu kalau kita tengoklah, kita cakap pasal dulu, kebanyakan pesakit stroke yang kena stroke tak banyak yang boleh dilakukan, dan kebanyakan terapi yang dilakukan hanya untuk pesakit-pesakit ni dapat mengadaptasi kepada stroke mereka, iaitu kalau katakan dia tak boleh membuat sesuatu, kita gunakan teknik kompensasi, iaitu kalau dia tak boleh ambil barang dengan tangan kanan misalnya, kita ajar dia untuk guna tangan kiri dia. Tapi sekarang ni kita ada paradigm shift, iaitu kalau sekarang ni kita nak dapatkan tangan yang tak boleh bergerak tu ataupun kurang pergerakan tu untuk boleh bergerak semula. Jadi kebanyakan terapi yang dilakukan sekarang ialah untuk menggalakkan tangan yang lumpuh tersebut boleh berfungsi semula. So untuk dapat perfungsian tu balik. So kebanyakan terapi yang dilakukan, misalnya ada terapi seperti constraint induced movement therapy. Sebenarnya kita sekatkan tangan yang boleh gerak tu. Kalau katakan kita lumpuh sebelah kanan misalnya, kita sekatkan tangan kiri daripada menolong tangan kanan. So untuk setengah jam atau setengah jam dalam terapi tu, kita akan ikatkan tangan yang boleh bergerak tu dan kita paksa pesakit tu untuk menggunakan tangan kanannya. Tapi tu kalau ada sedikit pergerakan lah dalam tangan tu. Kalau tak ada pergerakan langsung, memang mustahil untuk kita nak buat sesuatu. Dari segi fisioterapinya, bagaimana ia bermula sebenarnya? Dari permulaan, dari hari pertama. Untuk pesakit sembuh kembali, dia perlu bergerak seberapa cepat yang boleh. Jadi pada day one selepas stroke, tugas fisioterapis adalah untuk mengekalkan pergerakan pada sebelah yang lumpuh ni. Jadi kakinya perlu digerakkan, tangannya perlu digerakkan, dan supaya bahagian yang lemah tu tidak lupa. Sebab bila ada stroke, bahagian yang lemah tu akan macam terlupa sementara. Dia macam shutdown for a while. Jadi tugas fisioterapis adalah untuk mengekalkan pergerakan apa yang ada, dan seberapa cepat bahagian perubatan medical pesakit tersebut dah stable, kita akan lebih agresif dengan pesakit. Most important, dalam masa 3 bulan yang pertama kita perlu agresif. Sebab perubahan yang ketara akan berlaku dalam 3 bulan yang pertama itu. Mengikut pemerhatian doktor sendiri, bagaimana kes-kes yang mungkin boleh kita kongsikan, apa antara usaha-usaha yang mereka pesakit sendiri lakukan untuk cuba kembali seperti sedia kala? Okey, kebanyakan pesakit stroke ni bila dia kena stroke, pemulihan mereka bergantung kepada motivasi. Okey. Kebanyakannya kalau mereka motivated untuk nak improve, dia akan bertambah baik dan dia akan lakukan apa terapi yang kita berikan. Tapi masalah dia, kebanyakan pesakit stroke ni bila dia kena stroke, dia putus asa. Dia kata saya tak boleh bergerak dan dia mula masuk ke peringkat kemurungan dan dia tak nak buat apa-apa. Jadi salah satu daripada itu menyusahkan tugas kita, tapi salah satu apa yang kita buat ialah untuk memotivasikan mereka untuk melakukan sesuatu. So motivasi ialah perkara yang paling penting dalam pemulihan seseorang pesakit stroke. Kalau katakan dia ada motivasi, dia akan berusaha. Dan itu yang paling penting sekali. Secara perubatan, doktor, apa sebenarnya menyebabkan bahagian-bahagian badan ini lumpuh ataupun separa lumpuh? Apa yang menyebabkan kelumpuhan ialah
bahagian otak yang kena stroke tu yang mati akibat stroke. Stroke boleh disebabkan oleh sama ada pendarahan dalam bahagian otak tersebut ataupun ada kesekatan dalam pengaliran darah kepada bahagian tersebut. So itu menyebabkan sel-sel otak tersebut mati. Dan kita tak boleh hidupkan apa yang sel-sel yang mati tu, tapi apa yang kita nak lakukan sekarang ni yang digelar neuroplasticity ialah untuk mendapatkan bahagian-bahagian otak yang lain untuk mengambil alih tugas bahagian otak yang mati tersebut, ataupun untuk mendapatkan saluran-saluran baru dalam sinaps yang baru dalam saraf-saraf sel otak tu untuk tumbuh cabang-cabang baru supaya bahagian lain otak boleh mengambil balik tugas tersebut. Dari persepsi fisioterapi pula, apa antara larangan ataupun the do's and don'ts, apa antara larangan yang perlu diingat sepanjang cuba memulihkan keadaan pesakit stroke? Jangan baring terlalu lama. Okey. Pesakit kadang-kadang Mungkin nampak mudah mereka, tapi sebenarnya ya, mereka tak boleh buat apa-apa, mereka akan tidur. And then dalam certain situation, keluarga mungkin cuba untuk to protect. Jadi tak apa, baring, kita akan buat for you. We will do things for you. Jadi ia akan menghalang the process of healing. Jangan baring terlalu lama. Kalau boleh, seberapa cepat yang boleh, mula bergerak apa yang ada. Walau bagaimanapun also have to be careful sebab kalau ada kemungkinan untuk jatuh, so dia perlu was-was dalam apa yang mereka lakukan. Ada yang on the other extreme terlalu excited nak bergerak cepat sebab mereka takut akan kehilangan bahagian yang lumpuh itu. Jadi mereka too excited, terlalu cepat, dia akan hilang keupayaan. Dia akan terlalu gairah or excited to move, dia tak faham bahagian yang lumpuh tu tak boleh bergerak, dia akan jatuh mungkin. So they have to be careful in that sense. Penjagaan untuk warga emas khasnya itulah seperti kata Joaquin tadi, kadang-kadang anak-anak ni takut, tak apa mak duduk biarkan kami buat. Ayah duduk tak. Jadi untuk warga emas ada sedikit tip bagaimana untuk membantu mereka pulih seperti biasa. Mungkin hampir seperti biasalah. Warga emas, yes, kadang-kadang kita akan lebih prihatin nak menjaga pergerakan mereka, tapi mereka boleh melakukan segala apa yang sepatut boleh dilakukan. Paling asas, bagi duduk, bergerak, make them sit up, duduk di tepi katil, bagi makan sambil duduk, jangan baring makan. So kita boleh mengawal keadaan mereka supaya mereka tak don't get injured, tidak cause injury. Tapi duduk paling senang, easiest. Baring, seberapa kerap yang boleh, gerakkan badan warga emas tersebut. Dan kalau mereka boleh berdiri, buat yang sepatut, alihkan ke kerusi roda, bawa mereka keluar beranda, ke kawasan halaman rumah, dapat berkenal dengan keluarga, tidak terasing daripada keluarga, get involved as much as possible. Tapi apa yang penting ialah, yang kita perlu tahu ialah perfungsian warga emas ni sebelum dia kena stroke juga. Kalau katakan sebelum dia kena stroke tu dia dah tak banyak jalan, kita tak boleh nak expect bila lepas kena stroke kita dapatkan dia berjalan banyak. So tu kita kena ambil kira juga. Selepas beberapa ketika mungkin kita harus ingat bahawa mungkin ahli keluarga inginkan melihat perkembangan pada ahli keluarga mereka yang mengalami stroke. Apakah jangka masa yang mungkin diperlukan untuk usaha penyembuhan ini? Selalu kita katakan kita perlukan jangka masa lebih kurang 6 bulan. Kalau katakan dalam 6 bulan yang pertama itulah yang paling penting. Dan seperti Encik Joaquin kata 3 bulan yang pertama. Tapi selepas 3 bulan pertama tu kita ambil 6 bulan. Secara intensif 3 bulan, tapi yang pada jangka masa panjang kita ambil 6 bulan. So kalau katakan dalam 6 bulan tu tak banyak perubahan, katakan dia tak banyak pergerakan yang datang balik, then kita tak boleh expect dia akan datang recovery yang lebih daripada tu. So selalu kita akan ambil sebagai
time frame kita ialah 6 bulan. Kalau kita nak expect improvement, kita expect improvement dalam jangka masa 6 bulan tersebut. Encik Joaquim, kita faham keadaan keluarga yang inginkan ahli keluarga mereka cepat sembuh. Dalam usaha itu katalah tiba, tak apa, ikhtiar, datanglah ubat alternatif lah dan dapat pula testimonia kata, lepas 2 minggu boleh berjalan dan sebagainya. Penilaian seorang fisioterapis tentang rawatan alternatif bagaimana? Kita tak menghalang. Kemahuan keluarga itu untuk pemulihan itu sangat penting. Ya. Jadi kadang-kadang proses untuk mencari alternative treatments tu penting juga sebab mereka ada harapan. Ya. Dan selagi ada harapan, ada kemungkinan penyembuhan. Kita tak nak beritahu mereka jangan cuba. Sebab selagi mereka mencuba, selagi peluang untuk mereka sembuh itu tinggi. Cuma kalau boleh rujuk ubat tu kepada doktor yang bertugas. Kalau boleh, yes. Ada ataupun tidak kaedah-kaedah rawatan alternatif yang mungkin mengganggu proses penyembuhan? Ada. Cara urutan yang tak betul. Ada mungkin mereka excite saraf yang tak sepatutnya. Kalau kita urut cara kasar, ada setengah cara urutan yang menyebabkan sakit, itu boleh menghalang proses penyembuhan. Ada setengah. Tapi kalau kita boleh pantau, tengok dalam jangka masa pendek, boleh tahu benda itu berhasil atau tidak. Sebab kesannya sangat ketara. So kita akan pantau kalau boleh lah, jangan bahas pendek. Doktor, motor skill tu ataupun kemahiran motor satu hal lah, tapi ia lebih kepada mental juga sebenarnya, doktor. Ya, ada pesakit stroke bergantung kepada bahagian otak yang terkena stroke tu. Ada juga yang mengalami masalah-masalah kognitif, iaitu masalah secara daripada pemikiran dan mental. Misalnya ada yang akan hilang ingatan. Dia tak boleh retain memory, katakan apa dia makan waktu sarapan pun by 2 jam selepas tu dia tak ingat, katakan. Tapi di mana dia lahir, umur dia ingat. Ada yang long term memory hilang, ada yang short term memory yang hilang. So, dan ada juga yang tak boleh buat kiraan biasa, dan ada juga yang tak boleh membaca selepas dia kena stroke. So semua tu kita kena ambil kira dalam pemulihan seseorang pesakit yang kena stroke tersebut. So untuk pemulihan secara menyeluruh, kita tak boleh hanya tumpu pada motor skill. Kita perlu juga tengok daripada kekurangan-kekurangan kognitif tersebut dan kita buat pemulihan untuk itu juga. Jadi mungkin pesanan doktor kepada para penonton kita yang mengharapkan ahli-ahli keluarga yang terkena penyakit stroke sembuh, dan juga kepada pesakit-pesakit mungkin sedang menonton siaran ini, bagaimana, adakah perjalanan mereka ke arah sembuh itu suatu yang boleh dilakukan? Ya, boleh dilakukan. Sama ada boleh balik 100% tu kita tak boleh janji melalui pemulihan, tapi untuk seseorang tu berdikari dalam fungsian hidup, itu yang kita boleh, at least kita boleh cuba untuk dapatkan dalam rawatan pemulihan. Dan kalau katakan yang paling penting ialah kena ingat yang pemulihan ialah satu proses yang mengambil masa yang lama. You tak boleh datang untuk pemulihan dalam katakan seminggu dan harapkan yang you boleh baik seperti biasa. Ini satu proses yang ambil masa berbulan ataupun bertahun, dan so kena bersabar dalam menjalankan rawatan pemulihan, dan tak boleh expect ada miracle cure untuk sesuatu seperti stroke. Tidak ada satu, kata kalau terma Inggeris ni one size fit all, tak ada satu size yang boleh memuat untuk semua. Ya. Terima kasih Dr. Saini Jeffrey Freddy Abdullah, terima kasih Joaquim Fernandez, dan kita harapkan dengan perbincangan tadi dapat memberi sikit sebanyak lebih lagi pengetahuan untuk para penonton kita. Walaupun tidak ada stroke, kita kena tahu sedikit sebanyak supaya ilmu dapat membantu rakan-rakan sekeliling yang mengalami masalah ini.